Salam sejahtera semua. Saya Noel Bululuruk. Sebelum kita memulakan bagaimana catatan dihasilkan, terlebih dahulu saya ingin menceritakan latar belakang saya sebagai seorang pelukis. Nama saya iaitu Noel Bululuruk dan saya berasal dari Kampung Kuala Tutuh Baram. Kampung ini adalah bahagian Ulu Baram. Dia tak jauh daripada Marudi. Dia tak jauh dari Marudi, Pasar Marudi. Lebih kurang kalau kita menaiki Boat Express, dia lebih kurang ambil masa sejam untuk sampai ke kampung saya. And then saya bersekolah daripada darjah 1 sampai 5 di Kampung Kuala Tutuh. Kemudian saya melanjutkan sekolah saya pada tahun 1987 di SMK Tutup Apoh. Selepas itu tamat di SMK Tutup Apoh, saya melanjutkan lagi pelajaran saya di SMK Marudi sampai tahun 1992. Setelah tamat tingkatan 5 pada tahun 1995, saya terus melanjutkan pelajaran saya lagi di dalam bidang seni reka batik di Perbadanan Kemajuan Kraf Tangan Kuching selama setahun. Kemudian pada tahun 1996 sekali lagi saya melanjutkan pengajian saya dalam bidang yang sama, seni reka batik di Institut Kemahiran Belia Negara di Jitra Kedah selama setahun dalam bidang batik lukis. Dan sekembalinya saya pada tahun 1996 saya mula bergiat aktif untuk melakukan segala bidang seni di Bandaraya Miri. Perlahan-lahan saya mengikuti pameran yang diadakan di sekitar Bandaraya Miri sehingga tahun 2004 saya dijemput oleh Balai Seni Lukis Negara untuk menyertai pameran di Bandaraya Miri. Pada waktu itu adalah pesta gawai rumah terbuka diadakan di Dewan Suara Miri pada tahun 2004. Bermula dari situlah karier saya sebagai seorang pelukis terus berkembang sehingga pada tahun 2006 saya dijemput sekali lagi untuk mengadakan satu pameran pelukis-pelukis Sarawak bertempat di Balai Seni Lukis Negara Kuala Lumpur. Dan daripada situ adalah menjadi batu loncatan saya untuk bergiat lagi aktif dalam bidang seni di Bandaraya Miri dan di Brunei Darussalam khasnya juga. Dan saya juga merupakan seorang guru sebenarnya, seorang guru PSV, pendidikan seni visual, yang mengajar banyak tentang seni yang ada di Malaysia. Contohnya catatan salah satunya, seni craft tradisional salah satunya juga. Dalam kehidupan kita, sebenarnya kehidupan harian kita adalah dipenuhi oleh seni. Sedangkan hidup kita sendiri pun ada seninya. Seni kepribadian kita, contohnya penggunaan pakaian, style rambut kita, itu adalah kesenian hidup dan kepribadian kita. Catatan merupakan salah satu proses menghasilkan image sebenarnya, menghasilkan satu image di atas permukaan sebuah berbagai jenis media. Contohnya canvas, ini adalah salah satu daripadanya, canvas. Kita menghasilkan image dua dimensi di atas sesuatu permukaan, itu maksudnya catatan. Sama ada kita menggunakan canvas ataupun kertas, ataupun apa-apa saja permukaan, asalkan dia menggunakan warna, dia adalah dinamakan catatan. Di atas meja ini, di hadapan saya ini berbagai jenis peralatan untuk kita menghasilkan catatan. Hari ini saya menggunakan media akrilik untuk menghasilkan catatan kita yang bertajuk COVID-19.
beralih dengan peralatan kat sini. Ini merupakan brush yang biasa digunakan untuk kita melukis ataupun mencatan. Sebenarnya brush ini kalau kita nak buat catan yang cantik, catan yang berkualiti, kita mesti menggunakan brush yang berkualiti tinggi juga. Ini adalah air bersih. Biasanya air bersih ini khas digunakan untuk melukis ataupun menggerakkan warna kita, okey, di atas sesuatu permukaan. Tetapi kalau kita menggunakan cat minyak, dia menggunakan sejenis minyak, iaitu minyak linseed kan, untuk kita menggerakkan warna itu supaya dia senang disapu di atas sesuatu permukaan. Dan ini merupakan warna akrilik. Ada berbagai jenis warna akrilik kat sini. Ya, ni ada hijau, biru semua. Yang pentingnya untuk warna akrilik ini kita ada warna asas. Contohnya warna asas yang digunakan kuning, biru, merah. Yang itu yang semestinya ada kita gunakan. Kita ada tali ataupun benang. Benang ini bertujuan untuk menghasilkan berbagai tekstur ataupun kesan jalinan di belakang catan ataupun corak catan kita nanti. Warna emas. Warna emas ini untuk menghasilkan berbagai ton warna yang menarik. Sebelum kita mula mencatan, kita membuat satu lakaran dulu. Sebab tema kita hari ini adalah COVID-19. Seterusnya kita memulakan proses melakar di atas permukaan kanvas macam ni, permukaan kanvas. Proses melakar iaitu objek yang kita nak lukis. Dalam tajuk kita adalah COVID-19. Apa yang kita buat hari ini adalah fokus kita adalah bentuk COVID. Bentuk. Kita buat satu lakaran dulu. Dalam tajuk catan yang tadi, sebelum dia dicatankan, ini adalah tajuk dia adalah lukisan. Kita melukis di atas permukaan kanvas ataupun permukaan kertas. Catan tadi adalah bentuk dua dimensi. Bentuk dua dimensi adalah kita menggunakan media, tak kira media apa, seperti ini kita gunakan akrilik, oil painting ataupun watercolor. Apabila setiap objek itu telah diwarnakan, dia akan dikonsiderkan menjadi catan. Kita mula proses mewarna. Kita menggunakan brush ni tadi. Kita boleh menggunakan brush yang mempunyai permukaan yang rata macam ni. Yang ni lebih dapat menghasilkan sapuan yang lebih baik. Kita menggunakan ton yang lebih nipis dahulu. Dalam proses ini kita menggunakan ton yang nipis dan berulang. Warna dasar yang pertama, kita tak perlu menggunakan warna yang lebih tebal. Kita menggunakan satu sapuan yang nipis dahulu. Kita lebih membiarkan dia lebih kurang dalam 5 hingga 10 minit untuk sapuan yang pertama kering, and then kita apply untuk sapuan yang kedua yang lebih tebal lagi. Dia lebih kurang macam ni. Sementara kita menunggu warna objek ini kering, kita boleh juga sekaligus mewarnakan latar belakang. Hari ini saya memilih latar belakang berwarna hitam. So kita boleh
warnakan latar belakang dulu. Kita boleh menggunakan latar belakang yang nipis. Kita hasilkan warna latar belakang ini dulu. Kita sapu semuanya, jangan teragak-agak, nanti kita boleh membuat warna yang kedua lebih tebal lagi. Tapi ini hanya untuk menimbulkan objek yang kita akan lukis. Okey, sementara kita tunggu objek COVID ini kering, kita teruskan sapu untuk latar belakang dulu. Proses ini adalah berterusan sehingga latar belakang habis diwarnakan. Tambah warna hitam lagi. Okey, kita banyak menggunakan warna hitam untuk mewarnakan latar belakang. Kemudian nanti kita sapu untuk kali kedua. Setelah warna itu kering, nanti kita sapu balik ke warna hitam. Objek COVID ni kan kita boleh menggunakan warna putih. Warna putih ini adalah untuk membezakan ton gelap dan ton terang. Kita mesti menggunakan dua air macam ni, dua cawan macam ni. Okey, satu untuk mencuci berus yang kotor, dan ini adalah air bersih supaya lukisan kita tidak kotor. Dan sekarang kita gunakan warna putih untuk menimbulkan sedikit ton terang pada objek COVID tersebut. Okay, misalnya saya ambil bahagian bawah ini. Bahagian bawah bentuk COVID ini adalah lebih gelap, dan di bahagian atas ini sedikit warna putih untuk menimbulkan ton terang. Okey, ton cahaya yang lebih terang. Tanpa air ni, warna ni tak akan bergerak ataupun warna dia akan putus-putus. Okay, proses ini kita lakukan berulang-ulang kali sehingga kan kita dapat satu ton yang lebih menarik.
Okey, dah lebih kurang macam ni. Sementara itu kita boleh menambahkan lagi objek untuk latar belakang. Ya, untuk latar belakang. Okey, sekarang kita boleh menggunakan, mungkin kita boleh menggunakan warna kuning untuk buat satu COVID lagi, COVID yang lebih kecil. Kita boleh tambah apa saja untuk dijadikan latar belakang. Okay, kita ada satu bentuk COVID yang kecil kat sini semula, dan kita buat satu lagi bentuk COVID dekat belakang ni. Dan seterusnya, yang selebihnya adalah latar belakang semula. Kita akan tambahkan untuk latar belakang ni, kita simpan warna gelap lagi balik. Okay. Tujuan warna hitam ni, sapu untuk latar belakang ni, untuk menimbulkan bentuk yang kita telah lukis, iaitu bentuk COVID ni. Sebab itu penggunaan kanvas dan akrilik adalah memerlukan sapuan yang berulang-ulang untuk menghasilkan satu tekstur ataupun satu bentuk yang sangat-sangat menarik. Sebab kalau kita sapu hanya 1-2 kali saja, dah masih nampak lut sinar. Maksudnya nipis, sangat nipis. So kita mesti menggunakan sapuan yang berulang-ulang, bergantung dengan objek yang kita akan lukis. Okey, kita sudah dapat bentuk macam ni. Kemudian kita menggunakan tali ataupun benang. Okey. Benang ini adalah, kalau kita nak buat corak kat belakang ni, biasanya kebanyakan artis dia gunakan brush ataupun media peralatan sampingan untuk menghasilkan percikan untuk belakang, untuk menjadi latar belakang lukisannya. Tetapi hari ini saya gunakan benang. Penggunaan benang ini adalah untuk menghasilkan corak untuk latar belakang, tekstur untuk latar belakang, iaitu macam satu akar ataupun satu talian hayat COVID ini dekat belakang ni sebenarnya. Hari ini saya gunakan warna emas. Okay, kita guna warna emas. Okay. Tambah sikit air. Celupkan benang itu, okay, dalam warna. Kita boleh menggunakan brush untuk tekannya, untuk menekan warna tersebut. Cuci dulu brush ni. Okay, masukkan. Jangan takut, masukkan saja. Celupkan benang itu, okay, dalam warna. Kita boleh menggunakan brush untuk tekannya, untuk menekan warna tersebut. Cuci dulu brush ni. Okay, masukkan. Jangan takut, masukkan saja.
Fungsi benang ini adalah untuk membuat jalinan ataupun tekstur latar belakang lukisan COVID tersebut. Okey, biarkan keseluruhan benang itu diselaputi oleh warna. Okey, so kita bawa dekat sini. Kita letak dia mengikut corak yang kita akan buat. Ini corak besar saja ni. Ini terpulang dengan anda. Apa saja corak yang anda akan buat, hasilkan, kita letak saja kat sini. Dalam menghasilkan catatan ni, kita perlu, tangan kita pun perlu terkena warna juga. Okey, sekarang kita susut benang tersebut tadi, and then kita tarik. So setiap tarikan benang itu dia akan menghasilkan satu alunan ataupun tekstur yang menarik dan berbeza-beza. Lihat. Kemudian kita buat ini berulang-ulang kali, dan kita ambil warna lain lagi. So saya menggunakan warna putih lagi sekali lagi. Betul? Inilah fungsi benang tersebut. Benang ini menghasilkan berbagai jenis tekstur ataupun jalinan, kesan jalinan untuk latar belakang. Okey, sekali lagi kita gunakan warna putih. Kita simpan saja dekat sini, and then sekali lagi kita guna air lagi sikit. Air ini tadi tujuan dia untuk melancarkan pergerakan warna tersebut. Okey, kita masukkan benang itu sepenuhnya ke dalam ni. Anda pun boleh mencuba ini dekat rumah nanti. Ini sebagai satu seni yang sangat-sangat menarik. Anda boleh menggunakan tali yang lebih besar lagi ataupun tali yang benang yang lebih besar lagi untuk menghasilkan kesan-kesan jalinan dekat belakang ni. Okey, sekali lagi kita bawa kat sini. Okey, saya susun lagi benang ni kat sini. Buat saja, kita susun ikut gerakan yang lebih menarik lagi. Okey. Okey, gerakan ini besar saja sebenarnya. Kau boleh buat apa saja, kita boleh buat apa saja untuk menghasilkan kesan jalinan dekat belakang ni. Dan kemudian seperti tadi, dan kita tarik semula. Tarik sehingga habis. Oh, okey. Kita akan dapat corak seperti ini balik. So pastikan latar belakang ini kan, sebenarnya proses ini adalah proses yang terakhir untuk kita menghasilkan catatan. Yang semestinya warna ini mesti disapu dengan dengan sempurna lah untuk latar belakang ni, hitam ni. Kita hasilkan semua objek ini, kita habis warnakan. Contohnya COVID yang warna hijau ini, COVID yang warna kuning ni, yang merah ni, kita tumpukan perhatian kat sini dulu dengan latar belakang sekali. Kalau sudah nampak kemas, nampak cantik, so baru kita boleh menggunakan tali ini untuk sentuhan yang terakhir, untuk kita menghasilkan corak-corak yang kita nak hasilkan untuk jadi latar belakang. Hasil dia yang terakhir. Daripada proses yang pertama tadi adalah proses melakar, mewarna, menggunakan tali, dan sekaligus ini adalah proses akhir dia,
lukisan COVID kita. Okey. Okay, untuk maklumat lanjut, okay, sila hubungi saya sendiri di Facebook saya Noel Bololop, ataupun kita boleh masuk dalam email saya Hornbill Art Gallery, dan kamu boleh dapat saya dekat sana. Okay, untuk sebarang pertanyaan tentang catatan ataupun berkenaan dengan lukisan-lukisan yang lain. Sekian, terima kasih.